Okey, kita ada 19 orang. Hey Adam Faris, welcome. Lama tak nampak. Okay, selamat datang Fikri Haziq, Usaini, Ain Natasha, Risa Safia, BR Cap ni acak maksudnya. Haifa, Haziq Farhan, Hanania, Iqbal Hakim, Khalid Syafiq. Welcome Fawaz and Faiz, Lokman, Nur Afiza. Afiza siapa Welcome Daini Ulfa, Alia, Kasrina, Hanan, Wan Sri Alisha, Yusani Yaakob. Okey, dah sedia kan? Boleh kita mulakan? Alright. Baik, jadi sebelum kita mulakan kita punya kelas PDPR, kita baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, kejap cikgu share screen dulu. Boleh nampak? Boleh nampak paparan skrin ni? Warna kuning ni. Tolong respon. Saya lagi cikgu mengajar tak nampak pula. Okey, bagus. Okey, kalau sepanjang cikgu ajar ni, kat kamu warna hitam, orang lain boleh nampak. Hitam juga. Kejap Warna hitam juga. Hitam Okey, kejap. Tu? Dah nampak dah? Hitam juga. Okey. Dah nampak dah? Hitam. Warna hitam lagi. Hitam lagi. Kejap Dia cikgu sharing balik. Tak lekat lah tu. Tu, dah nampak? Belum? Sekejap. Window as server. Okey, nampak tak? Nampak. Baru nampak. Alhamdulillah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada minggu ini. Okey, nampak jelas. Okey, alright. Okey, hari ini kita masuk ke tajuk baru. Okey, tajuk ni sebenarnya banyak benda yang kita nak kena belajar. Memandangkan tahun 4 pun ada yang kamu tak belajar. Okey, bidang pembelajaran pada hari ini ialah tentang statistik dan juga kebarangkalian. Okey, dan tajuk kita adalah pengurusan data. Hari ini cikgu nak ajar satu benda saja, iaitu piktograf. Okey, piktograf. Apa itu piktograf? Okey, nanti kita tengok. Alright. Baik, dalam pengurusan data, tahu tak data tu apa? Maklumat tu apa? Siapa tak tahu? Siapa tak tahu? Okey, data ni maksudnya orang kata apa? Benda yang kita boleh tafsirkan untuk jadikan maklumat. Okey, benda yang data ni kita kumpulkan, kita tafsirkan sebagai maklumat. Contoh macam dalam kelas kamu tu ada 32 orang. Okey, kita cuba tengok dari segi berapa orang yang terlibat dalam TKRS, berapa orang yang terlibat dalam pengakap, okey, berapa orang dalam Puteri Islam. Okey, bilangan-bilangan orang yang terlibat dalam unit-unit tersebut tu adalah data. Okey, yang mana kita boleh baca dia. Contoh ada 5 orang dalam TKRS, 5 orang dalam pengakap, 10 orang dalam Puteri Islam. Okey, itu adalah data-data yang mana kalau kita kumpulkan, kita boleh kita uruskan data tu dengan baik, kita boleh hasilkan maklumat yang boleh ditafsirkan. Semua orang boleh faham. Okey, baik. Dalam pengurusan data ni ada 3 benda yang
kita nak belajar, iaitu piktograf. Okey. Okey, yang ni yang pertama, piktograf. Kemudian carta palang, ini kita akan belajar minggu depan. Okey, dan juga carta pi. Carta pi ni selalunya melibatkan peratus lah. Okey, dalam carta pi itu sendiri ada peratusan. Ini dia sedikit sukar. Kalau kamu masih lemah tajuk peratus, sedikit sukar lah. Okey, baik. Untuk piktograf dengan carta palang ni mudah saja. Okey, paling mudah piktograf dan senang nak belajar. Okey, baik. Cikgu teruskan. Ingat 3 benda ni piktograf, carta palang dengan carta pi. Ini benda-benda yang terlibat dalam pengurusan data. Okey, baik. Apa itu piktograf? Okey, piktograf ialah satu cara, kaedah lah, untuk memaparkan maklumat supaya mudah dilihat dan dibandingkan. Macam cikgu kata tadi, kita kumpulkan data-data tu supaya kita dapat hasilkan satu maklumat yang mana maklumat tu orang boleh senang nak tengok, senang nak faham. Okey, baik. Dan piktograf ni ada 2 jenis. Okey, ada 2 jenis, iaitu yang pertama, piktograf mengufuk. Kamu dah belajar koordinat kan? Mengufuk bentuk macam mana? Dia melintang. Okey, dan satu lagi piktograf mencancang. Kedudukan dia naik ke atas. Okey, itu tak ada apa. Mengufukkan, mencancang tu tak ada masalah. Cuma bentuk dia saja. Okey, tak ada masalah. Alright. Baik, tengok. Macam mana bentuk piktograf mengufuk? Cikgu besarkan sikit. Ini. Ini bentuk piktograf mengufuk. Maksudnya dia susun data tu dalam keadaan melintang. Okey, dia susun kat sini. Nampak? Ini dia jualan mangga dalam masa 4 hari. Okey? Kamu tengok kat sini, hari Isnin dia susun secara melintang data dia. Kalau berbanding dengan mencancang, data dia susun ke atas. Itu tak ada masalah. Cara bentuk nak susun, nak bagi pelbagai saja dia punya bentuk pengurusan data tersebut. Okey, baik. Dalam piktograf, ada beberapa perkara yang kamu kena ambil berat dan juga penting lah. Benda ni tak boleh tinggal. Yang pertama, okay, tengok elok-elok. Dalam piktograf mesti ada tajuk. Okey, di mana tajuk? Ini, tengok. Yang pertama, piktograf mesti ada tajuk. Okey, yang kedua, dalam piktograf itu ada gambar. Itu yang membezakan piktograf carta palang dengan carta pi. Piktograf ni dia ada gambar. Ini. Ya, Oh, suara kat kamu putus-putus. Orang lain suara saya okey ke? Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Okey. Jelas. Adam Faris, mungkin internet dekat rumah kamu tu kurang okey. Mungkin internet kurang okey. Tak apa, kalau tak jelas ni nanti. Macam mana? Kalau dengar sangat. Saya pun dengar suara Wan Sri Dania putus-putus juga. Maksud dia internet kita ada masalah lah. Tak apa. Kalau tak jelas nanti, rakaman ni nanti kamu boleh tengok balik. Dalam rakaman clear lah. Tak akan putus-putus. Okay? Jangan risau. Alright. Okay. Okay, cikgu teruskan. Okay, yang kedua, dalam piktograf mesti ada gambar yang mewakili data yang kita nak tunjukkan. Yang ketiga, mesti ada petunjuk. Itu yang ketiga. Ingat 3 benda asas ni. Semasa menghasilkan piktograf. Okay, yang ini data lah. Bentuk jadual lah. Bentuk jadual. Ingat piktograf ni kita susun dalam bentuk jadual. Sama juga macam bentuk piktograf mencancang. Mesti ada tajuk. Okay. Mesti ada gambar. Di dalam ni ada gambar. Okay. Dan kita ada petunjuk. Ingat dalam piktograf, dia mesti ada ayat di bawah ni. Gambar itu mewakili apa? Itu lagi saya cikgu tunjuk macam mana cara kita nak buat. Alright. Baik, cikgu teruskan. Ini contohlah cikgu ambil daripada buku teks kamu. Buku teks tahun 4 ni. Okey. Ini piktograf ditunjuk tentang buku cerita kawan dia. Kawan saya tu kawan dia lah. Okey. Baik, dia ada 4 orang kawan kat sini. Akif, Huili, Sarjit dengan Ajul. Okey, baik. Kamu tengok kat sini tajuk dah ada. Okey, beres. Kemudian di dalam piktograf ni pun ada gambar. Okey, selesai. Dan dia ada petunjuk. Okey, yang cikgu nak terang kat kamu tentang piktograf ni yang paling penting adalah macam mana kita nak buat petunjuk. Macam mana kita nak lukis gambar itu untuk mewakili
data. Okey, perhatikan dekat sini. Dekat petunjuk dia, dia kata satu gambar buku ini mewakili dua buah buku. Itu tujuan piktograf. Dia buat gambar tu untuk mewakilkan bilangan data. Kita tak letak gambar tu untuk menunjukkan satu nilai. Selalunya satu gambar tu mungkin mewakili 2 nilai, 3 nilai, 4 nilai, 5 nilai ataupun 10 nilai. Okey, dia berbeza-beza. Tengoklah kalau kata kamu data kamu tu sampai beratus-ratus, takkan kamu nak lukis gambar tu mewakili satu nilai. Panjanglah kamu punya jadual piktograf tu. Mungkin kita akan wakilkan satu gambar tu sebagai 10 nilai. Okey, baik. Tengok kat sini. Akif ada 8 buah buku cerita. Tengok kat tepi ni. Okey, 8 buah buku cerita. Okey, mana Akif? Ini. Okey, jadi satu gambar dia ni mewakili dua. Perhatikan dekat sini petunjuk dia. Okey. Baik, jadi berapa gambar yang dia kena ada? 4 gambar. Sebab apa? Satu gambar mewakili 2. Jadi 4 darab 2 samalah dengan nilai 8 buah buku Akif. Okey, sama juga nilai. Ataupun kamu boleh guna cara yang lebih pantas. Ini cara tambah berulang lah. Ataupun kamu gunakan kaedah darab pun boleh. Ambil bilangan berapa gambar tu, kamu darab dengan bilangan petunjuk yang dia bagi, kamu akan dapat nilai data yang sebenar. Okey, baik. Tengok soalan yang dia tunjuk kat bawah tu. Huili ada berapa buah buku cerita? Huili. 4. Mana Huili? 4. Okey, Huili dekat gambar piktograf ni ada 2 buah buku. Okey, jadi kamu boleh ambil 2 darab dengan 2. 2 ini, 2 yang pertama cikgu tunjuk kat sini adalah gambar tersebut. 2 yang di sini adalah petunjuk, perwakilan data itu. Perwakilan data. Jadi kita dapat bilangan Huili adalah 4. Piktograf ni paling senang sekali. Okey, jangan salah baca gambar saja. Alright, tengok contoh seterusnya. Ini tentang jualan manggis bagi 4 hari. Ini piktograf apa ni? Bentuk macam ni. Yang tadi mengufuk. Ini apa? Dan Faris nak tanya apa? Angkat tangan. Okey, bagus. Ini piktograf mencancang. Okey. Ada Faris nak tanya apa? Tertekan. Okey, tertekan tak apa. Alright. Baik. Kita tengok macam mana dia mentafsirkan data piktograf yang bentuk mencancang macam ni. Tak ada masalah. Kamu dapat bentuk mencancang ke, dapat bentuk mengufuk ke, sama je cara nak baca dia. Okey, cuma nampak bentuk berbeza saja. Okey, tengok hari Isnin. Tengok hari Isnin. Okey, baik. Yang pertama kita tengok dulu. Piktograf ni lengkap sebab dia ada tajuk. Okey, dalam ni ada tajuk dan dia pun ada gambar. Dan dia pun ada perwakilan data. Ni ada petunjuk. So, lengkaplah piktograf yang dia bagi ni. Okey, tak dapat dinafikan lah. Okey, baik. Kemudian, tengok macam mana dia tukarkan data-data daripada piktograf tu kepada bentuk yang lebih detail. Okey, tengok hari Isnin. Okey, tengok petunjuk ni dia tunjuk satu buah manggis ini mewakili 10 biji. Okey, ada kawan masuk lagi. Okey, satu buah manggis mewakili 10 biji. Tengok hari Isnin ada berapa gambar buah manggis? Ada 3. Kemudian kita darabkan dengan perwakilan data yang dia bagi iaitu satu gambar bersamaan dengan 10. Kita dapat bilangan data manggis sebenar adalah 30. Sama juga macam hari Selasa, kita ada 5 gambar. Darab dengan 10 sebab satu gambar sama dengan 10, kita dapat bilangan 50. So hari Rabu kita dapat berapa? 30 dan 20. Okey, senang kan? Jadi, daripada piktograf yang kamu tengok ni, kita dapat menilai hari apa bilangan manggis paling banyak, hari apa bilangan manggis paling sedikit. Okey, walaupun kamu tak kira lagi berapa bilangan data sebenar tu, kamu tengok bilangan gambar dia pun kamu dah boleh tahu dah. Hari apa bilangan manggis yang paling banyak dan hari apa yang paling sedikit. Okey, nak cari beza pun boleh, tak ada masalah. Nak cari jumlah semua jualan pun boleh, tak ada masalah. Okey, macam mana cara pantas kita nak mengira semua jualan? Kita darab. Kita kira semua bilangan. Kita
Kita kira semua bilangan gambar yang ada dalam piktograf ni, kita darabkan dengan 10. Kalau kita nak kira bilangan ke semua hari lah. So, berapa banyak gambar dalam ni? 14. Okey, ada 14. So, 14 kita darabkan dengan, 14 ke? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Okey, ada 13 gambar. Okey, tak apa. Kita ada 13 gambar manggis. Kita darabkan dengan perwakilan data tu, iaitu satu gambar bersamaan dengan 10 samalah dengan 130. Ataupun kamu nak menggunakan kaedah yang sedikit lambat, tak ada masalah. Kita gunakan kaedah tambah ini. 1 hari pun boleh. Kita akan dapat 130. Okey, setakat ni boleh faham tak? Faham. Boleh faham Siapa kurang jelas? Okey, baik. Ini soalan. Ini terakhir lah. Yang terakhir untuk hari ni, tak banyak pun. Tajuk ni sikit saja. Okey, ini soalan cikgu ambil. Kita sama-sama bincangkan. Rajah di bawah ialah piktograf. Mestilah piktograf kan? Sebab bentuk ni ada gambar, ada tajuk, ada perwakilan data. Okey. Yang menunjukkan cara-cara murid tahun 4 di SK Setia ke sekolah. Cara murid ke sekolah. Ya, Seri Dania. Wan Seri Dania nak tanya soalan apa? Wan Seri Dania nak tanya soalan kan kat tangan? Tertekan juga. Okey, tak ada masalah. Okey, baik. Tengok soalan yang kita dapat ni. Okay, yang pertama, piktograf ini ada tajuk. Okey, betul. Selesai. Piktograf ni ada gambar. Selesai. Dan piktograf ni pun ada petunjuk. Selesai. Okey, dia pakai akaun ibu Hana Sofia. Okey, tak ada masalah. Alright. Tengok pada piktograf yang dia bagi. Dia tunjukkan beberapa cara murid tahun 4 tu pergi ke sekolah. Yang pertama, cara jalan kaki. Yang kedua, menaiki bas. Yang ketiga, menunggang basikal. Dan yang keempat, menaiki kereta. Okey, kamu tengok pada gambar tu, simbol yang dia bagi tu, okey, dah boleh nampak dah. Cara apa yang paling banyak, cara apa yang sama banyak, cara apa yang paling sedikit. Tengok pada soalan. Okey, hitung bilangan murid tahun 4 yang ke sekolah dengan berjalan kaki. Okey, berapa 40. bilangan berjalan kaki? 40. 40. Baik. Siapa nak terang kat saya macam mana dapat bilangan pejalan kaki itu sebanyak 40? Saya Okey, silakan Alia. ambil bilangan 4 tu, 4 simbol tu. Okey, 4 simbol. Kemudian kali dengan 10. Dapat Kali. 40. Baik Alia, kenapa kena darab dengan 10? Petunjuk tu kata yang simbol tu mewakili 10 orang murid. Okey, bagus. Okey, petunjuk tu menunjukkan satu gambar simbol itu mewakili 10 orang. Jadi kita ambil 4 darab 10 terus, kita dapat 40 orang. Okey. Selesai yang pertama. Yang kedua. Berapa banyak menaiki bas? 30 orang murid. Okay, saya nak minta Lokman. Lokman, tolong terangkan macam mana menaiki bas tu dapat 30? Ya. Sebab yang 3 orang tu kali dengan 10. 3 orang kali dengan 10. Okey, 3. Kejap Okey, 3 darab dengan 10. Sebab dalam gambar tu ada 3 simbol. So kita dapat 30 orang. Alright. B, hitung jumlah bilangan murid tahun 4 di sekolah itu. Siapa nak bantu saya? Siapa nak bantu? 120 orang murid. 120. Okey, Alia kata 120. Saya nak minta siapa ya? Saya tengok nama. Fawaz. Ya, cikgu. Okey, Fawaz, tolong terang kat saya soalan B tu macam mana nak dapat jawapan. Hitung jumlah bilangan murid tahun 4 di sekolah itu. Macam mana Fawaz? Tak tahulah, Macam cikgu. Tak tahu. Siapa boleh bantu Fawaz?
Tolak Alia lah. Alia dah cakap dah. Alia. Alia dah cakap. Siapa? Okey. Hanan silakan. Uh, uh, 12 orang tu kena darab dengan 10 orang. Okey, maksudnya 12 simbol orang bukan 12 orang. 12 simbol gambar orang tu. Okey Dekat piktogram kita ada 12 simbol. Okey, perhatikan betul-betul. Kira semua sekali. Ada 12. So kita ambil 12. Kita darabkan dengan, Hanan kata darab dengan 10. So kita dapat berapa? 100? 120. 120. 120 orang. Kan? Senang kan? Okey, baik. Dah selesai untuk hari ini. Cuma satu benda saja cikgu nak tekan kat sini. Tentang macam mana kita nak melukis simbol. Okey, ingat cikgu pesan. Kalau kita diminta untuk membuat satu bentuk piktograf, okey, untuk tukarkan data kepada piktograf, ingat simbol yang kita nak buat itu mesti ada kaitan dengan data yang kita dah dapat. Contoh, okey, data yang kita dapat tentang SK Setia ni adalah data murid yang ke sekolah. Jadi gambar yang sesuai adalah bentuk simbol orang. Jangan kamu lukis simbol pokok pula. Tak boleh lah. Okey, mesti data yang kita gambar yang kita nak lukis tu ada kaitan dengan data yang kita dapat. Jadi benda yang sesuai dekat soalan kita sini adalah melukis simbol orang. Kalau macam tadi tentang buku, kamu lukislah gambar buku. Kalau kita nak mengira pokok, lukislah gambar pokok. Okey, boleh faham Ataupun paling mudah kamu tak kerti nak fikir sangat dah. Ataupun tak pandai nak lukis cantik-cantik, kamu lukis bulat pun tak apa. Ataupun wakilkan dengan bentuk-bentuk simbol yang mudah. Bentuk bintang, bulat, okey? Baik, contoh macam ni. Cikgu tambah satu lagi lah. Satu lagi, sekejap Okey, contoh. Kita nak kira... Okey, sekejap Okey, kelas 5 tulip. Okey, kelas 5 tulip. Kita nak kira data tentang minat ataupun hobi murid-murid dalam kelas tu. Contoh hobi main catur. Okey. Okey, badminton. Mungkin hobi apa lagi? Menjahit. Satu lagi apa? Jahit, baca buku. Okey. Ini data yang kita kumpulkan daripada kelas 5 tulip. Saya ambil sebagai contoh saja. Mungkin main catur ada 5 orang. Badminton ada 10 orang. Menjahit ada 7 orang. Baca buku ada 9 orang. Okey, baik. Dan kamu diminta untuk menukarkan data ini kepada bentuk piktograf. Macam mana kita nak buat? Ingat, yang pertama, piktograf mesti ada tajuk. Yang kedua, mesti ada gambar. Dan yang ketiga, mesti ada petunjuk. Ini benda wajib dalam piktograf. Okey, cikgu bagi satu gambaran. Macam mana kita nak buat piktograf tentang data yang kita dapat daripada kelas 5 tulip ini. Okey, apa tajuk yang sesuai? Siapa boleh bagi tahu saya? Apa tajuk sesuai dengan piktograf yang kita nak buat ni? Hobi murid kelas 5 tulip. Okey, bagus. Hobi murid kelas 5 tulip. Okey, kita dah dapat tajuk. Sekarang kita nak buat bentuk jadual kan? Okay, kita buat bentuk jadual dulu. Okey, cuba buat jadual. Okey. Kita ada 4 aktiviti. Ini cikgu ajar kamu cara nak buat piktograf ni. Ni kena tengok betul-betul. Okey. Yang pertama, cikgu tulis sini catur, badminton, menjahit, membaca. Baik, sebelum kita nak lukis gambar dalam tu, kamu kena kenal pasti petunjuk yang macam mana kamu nak buat. Okey, apa petunjuk yang sesuai untuk kamu buat piktograf kamu ni? Bentuk apa?
Manusia. Bentuk manusia macam ni. Okey, Bentuk macam ni macam tadi. Kita akan buat bentuk macam tadi. Kita akan lukis. Buat macam orang lidi aja. Buat macam orang lidi. Kemudian kamu tulis mewakili. Apa yang sesuai dengan data kamu dapat ni? Mewakili berapa? 5 orang murid. 5. 5 nanti susah kamu nak buat. Apa paling senang? 10. 10. Betul, 10. Nanti yang 5, 7, 9 tu kamu nak buat macam mana? 1 je. 1. Okey. 1 kurang sesuai lah. Kriptograf sebab kita nak meringkaskan data. Okey, kita cuma nak meringkaskan data. Sebab tu saya tak kata kita gunakan 1. Kita mesti bermula dengan 2. Mula dengan 2. Okey, kamu boleh gunakan 2, 4. Okey, tapi dekat data yang kamu dapat sekarang ni, okey, kalau kamu perhatikan, perwakilan yang paling sesuai adalah 2. Tengok sini 2 orang. Okey, macam mana kita nak buat? Tengok betul-betul. Selalu sangat orang pening ini. Baik, kalau 5, berapa bilangan simbol yang kita kena lukis? 5. Berapa? 1 ada 5 orang. 2 yang sempurna, 1 yang 1 tu setengah je. Okey, bagus Alia. Okey, 2. Okey, sekejap Sorry. 2 yang sempurna, Alia kata. Maksudnya yang sempurna simbol yang lengkap. 1 lagi, Alia kata separuh je. Sebab apa saya lukis separuh? Separuh mewakili 1. Okey, separuh mewakili 1. Sebab lukisan penuh ini mewakili 2. Jadi kalau kamu nak menggambarkan separuh nilai simbol tersebut, kita lukis separuh je lah. Kalau kamu buat simbol bulat, kan, mewakili 2. Separuh bulatan ni mewakili 1. Sama juga dengan bentuk segitiga. Kalau kamu gunakan segitiga sebagai perwakilan data, maksudnya separuh segitiga ini sama dengan 1. Itu boleh faham? Memang soalan tentang piktograf kadang-kadang dibuat macam tu, dibuat separuh aja. Okey, badminton kena ada berapa gambar? 5. Ya, 5. So kita lukis sebagai 5 simbol sama dengan 10. Menjahit 1. Membaca 4,5. Betul? 4,5. Betul. Betul 4,5 saja. Cikgu, menjahit tu 2 ke 7? Di mana? Sorry. 7, sorry. So menjahit kita ada 6, 7. 3,5. Okey, 3,5. Menjahit ada 7. 7 menjahit ada 7. Okey, so kita lukis simbol 3, 1,5. Okey, 3 gambar yang lengkap, 1 gambar yang separuh saja. Okey, baik. Selesai sudah pelajaran kita hari ini. Tugasan kamu, cikgu akan masukkan ke dalam grup WhatsApp lepas ini. Buat dalam buku MT2, dah siap ambil gambar, hantar ke cikgu. Okey, siapa saja buat, semua hantar ke cikgu. Saya mahu semualah. Okey, tengok sekali lepas soalan kita pada hari ini. Kajian kejap. Okey, tengok ni dulu. Okey, perhatikan piktograf. Okey, tengok dia ada bagi bentuk piktograf tentang wang simpanan murid ada 4 orang. Dan petunjuk bulatan tu mewakili 50 sen. Ni hati-hati ini melibatkan wang. Okey, tengok. Siapa yang menyimpan RM2? Nanti cari jawapan kat sini. Jangan cakap kat sini. Nanti semua tulis jawapan sama pula. Wang simpanan siapa paling banyak? Iaitu berapa? Beza wang simpanan Faizal dan Sivam. Beza itu tolak Dan jumlah wang simpanan keempat-empat orang murid ialah berapa? Ingat, ini 50 sen. Hati-hati bila mendarat nilai wang. Titik perpuluhan dan tanda nilai wang itu wajib tulis RM tu. Okey? Ada soalan tak sekarang ni? Tak ada. Kalau tak ada, cikgu masukkan sekali lagi link kehadiran untuk yang baru masuk. Sekejap Okey, tengok dekat bahagian chatting, cikgu dah masukkan link kehadiran. Siapa yang belum isi, tolong isi. Okey, kalau tak ada soalan, cikgu berhenti dekat sini dulu. Hari Rabu nanti tak ada kelas online. Cikgu akan bagi tugasan sahaja. Okey, nanti arahan apa nak kena buat, nanti cikgu akan maklumkan semula. Dan sebelum tu, sekejap.
Okey, untuk yang terlibat dengan pertandingan Mat Bingo hari Rabu nanti pukul 9. Masuk awal lah. Cikgu akan bagi link dalam grup Telegram tu. Cikgu akan bagi link. Masuk awal dan nanti mungkin Cikgu Hafizah akan bagi sedikit peraturan lah. Apa yang kamu kena buat semasa pertandingan Mat Bingo tu. Video mesti kena sentiasa on. Okey? Dan di kesempatan ini juga cikgu nak ucapkan tahniah kepada Alia Kasrina dapat tempat kelima public speaking peringkat daerah Kelantan Selatan. Tahniah Alia. Tahu tak dapat nombor 5? Ke Cikgu Noraini dah bagi tahu dah? Belum lagi. Belum lagi. Tahniah dapat nombor 5. Cikgu dah update dalam PIJSK. Nanti akan ada markah lah untuk itu. Okey. Baik. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti dekat sini. Ada apa-apa soalan, nanti kamu WhatsApp saja cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih semua. Bisa cikgu. Sama. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bye.